Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini akan mendapat rahmah dan barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama dalam kesempatan ini kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam yang penuh dengan barakah ini, kita dapat kembali menyambung pengajian kita berkaitan dengan travelog Baitul Maqdis. Sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam pengajian yang lalu, apabila disebut sebagai Baitul Maqdis ini, ia adalah sebahagian daripada bumi Syam, sebagaimana yang telah pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang telah saya bacakan sebelum ini. Dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Maksudnya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari daripada Masjidil Haram yang terletak di Mekah ke Masjidil Aqsa yang terletak di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda yakni kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini menjadi titik tolak kepada perbincangan kita berkenaan dengan travelog Baitul Maqdis ini, yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan satu peristiwa yang sangat besar yang telah saya jelaskan dalam pengajian yang lalu, iaitulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kedua-dua masjid ini
ataupun kedua-dua bumi ini, iaitulah bumi Makkah dan juga bumi Aqsa yang terletak di Palestin, memainkan peranan yang sangat besar dalam menjayakan misi Isra dan Mi'raj ini. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabi yang mulia, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke suatu tempat yang dikenali dengan Sidratul Muntaha, di langit sana melepasi langit yang ketujuh, yang disebut oleh Allah sebagai Sidratul Muntaha, suatu tempat yang tinggi, dan disitulah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima kefarduan salat 5 waktu sehari semalam. Jadi bumi Palestin ini adalah merupakan bumi bergolak, sebuah bumi yang bergolak, yang mana antara kelebihan bumi Syam ini, antaranya yang pertama yang ingin saya kongsikan dengan muslimin dan muslimat sekalian, penduduk Syam ini, iaitulah penduduk bumi yang dikenali dengan Syam ini, yang terdiri daripada 4 buah negara ini, iaitulah Palestin, Jordan, Syria dan juga Lebanon. Satu bumi yang mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang telah saya jelaskan tadi, dan antara kelebihannya ialah penduduk negeri Syam ini sentiasa berada di atas al-haq, yakni kebenaran, yang dominan hinggalah hari kiamat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta taqum as-sa'ah. Qala Mu'adz hum ahlu Syam, rawahul Bukhari. Rasulullah banyak menyebut tentang kelebihan bumi Syam ini, termasuklah penduduk yang mendiami bumi Syam ini. Rasulullah menyatakan, sebahagian umatku ada yang selalu melaksanakan perintah Allah. Tidak akan ada suatu umat di atas dunia ini, kata Nabi SAW, seperti umat ini. Dia sentiasa berada di atas kebenaran, tidak terpengaruh orang yang bertentangan dan orang yang khianat, sehingga datang keputusan Allah dan mereka sentiasa dalam keadaan demikian. Lalu Mu'adz bin Jabal berkata, mereka adalah penduduk Syam. Ini merupakan suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa maksud hadis ini, muslimin dan muslimat sekalian? Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana jati diri bangsa ataupun umat dari kalangan penduduk Syam ini. Mereka sentiasa menegakkan kebenaran. Maknanya majoriti lah. Kita jangan ambil kira minoriti, kita ambil kira majoriti umat yang mendiami bumi Syam ini. Yang kita lihat hari ini antara bumi yang bergolak ini, iaitulah Palestin. Antara yang kita lihat hari ini bumi apa lagi? Bumi Syam, bumi Syria. Itu antara bumi yang bergolak pada hari ini sampai hari ini. Kita lihat bagaimana Palestin berada di bawah kekuasaan penjajahan Israel la'natullah. Kita lihat bagaimana umat Islam di Syria masih lagi dibelenggu dengan peperangan yang dicipta oleh proksi-proksi daripada kuasa besar dunia, sehinggalah hari ini berterusan, masih lagi berterusan. Sedih kita melihat umat Islam Syria yang menjadi pelarian, yang lari ke banyak negara, antaranya Turki, antaranya ke Malaysia pun ada yang duk jual kebab, shawarma tu. Ramai di Malaysia hari ini. Antaranya lagi mereka lari ke Arab Saudi, ke banyak negara. Mereka tidak boleh berada di situ. Tapi sebahagian daripada mereka terus kekal di bumi itu. Mereka ini, kata Nabi SAW, adalah orang yang tidak terpengaruh dengan orang yang menentang dan melakukan pengkhianatan. Maknanya mereka kekal dengan Islam.
Mereka kekal dengan perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saudara mara mereka dibunuh, walaupun bumi mereka dirampas, walaupun mereka itu dizalimi. Kalau kita tengok cerita-cerita, kisah-kisah perjuangan umat Islam di Palestin, sedih kita melihat. Ada di antara anak-anak muda yang ditembak mati, ada di antara mereka yang dipenjara, ada di antara mereka yang dizalimi, diheret, macam-macam kezaliman dan penderitaan. Adakah mereka berhenti untuk mempertahankan bumi ini? Adakah mereka berhenti daripada mempertahankan agama? Tidak, sesekali tidak. Kalau kita tengok jiwa yang kental ini, menasabahlah sama macam Nabi SAW sebut dalam hadis ini. Mereka sedikit pun tidak terpengaruh dengan orang yang menguasai mereka, orang yang khianat di kalangan mereka. Ramai daripada kalangan umat Islam Palestin itu menjadi tali barut Israel. Ramai daripada kalangan orang-orang Arab di bumi Syam itu yang menjadi tali barut kepada musuh Islam. Ramai. Dengan spy-nya. Syria ni, untuk pengetahuan muslim-muslimat, bukan sekarang, semasa berlakunya peperangan, zaman Hafiz Assad lagi. Kebanyakan mereka ini menjadi spy, special branch. Orang panggil apa? Mata-mata gelap kepada kerajaan mereka. Tidak boleh mengkritik kerajaan, tidak boleh memburukkan dasar-dasar kerajaan. Ini berlaku di zaman Hafiz Assad, zaman lama dulu. Sebelum datang anak dia, Bashar. Bagaimana seorang ayah tak boleh percaya kepada anak? Pasal apa? Anak tu jadi spy kepada kerajaan. Ayah tak boleh kritik dasar-dasar kerajaan. Ayah tidak boleh menghina pemimpin mereka. Mak, adik-beradik, kalau tak, mereka akan ditangkap dan mereka akan disumbat di dalam penjara tanpa apa jua pengadilan untuk mereka. Adakah mereka ini berhenti daripada memperjuangkan Islam? Tidak. Mereka memiliki jiwa yang kental. Jadi munasabahlah sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun mereka tidak terpengaruh dengan orang yang menguasai mereka, yang menentang mereka, dan sedikit pun mereka tidak terpengaruh dengan orang yang mengkhianati mereka, sama ada adik-beradik mereka, kaum keluarga mereka, satu bangsa dengan mereka. Tidak. Mereka kekal dengan Islam, memperjuangkan Islam, menegakkan kebenaran sampai hari ini. Lalu Mu'adz bin Jabal berkata, mereka itu hum ahlu Syam, mereka itu adalah penduduk bumi Syam. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada penduduk bumi Syam, yang tak ada kepada penduduk bumi yang lain seperti Arab Saudi ke, Iran ke, macam kita orang Melayu ke, tak ada. Ini Allah Ta'ala beri kelebihan kepada penduduk di kalangan bumi Syam ini. Ini kelebihan mereka. Lalu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat lagi. Antara lain lagi kelebihan bumi Syam ini, doa Nabi SAW meminta barakah untuk bumi Syam. Dan harapan Nabi SAW agar penduduknya dihindari dari keburukan dan musibah. Nabi SAW adalah seorang insan yang mulia. Walaupun dia tidak dilahirkan dari kalangan Bani Israel, walaupun dia tidak dilahirkan di bumi Syam, tetapi jiwanya bersama dengan Syam. Ini dia Nabi SAW. Ingatannya sentiasa bersama dengan penduduk bumi Syam. Bumi Syam itu. Sebab itulah kita lihat bagaimana Isra' dan Mi'raj ini mencantumkan Nabi akhir zaman, iaitulah Rasul akhir zaman dengan bumi Syam. Nabi dibawa ke mana? Di Palestin. Daripada Mekah ni ke Palestin, jauh perjalanan. Kalau kita naik flight ni, lebih kurang 3-4 jam juga perjalanan daripada Mekah tu, daripada Jeddah tu nak ke Palestin ni lebih kurang 4 jam. Itu flight, kapal terbang kan. Bagaimana kita lihat
perjalanan Nabi SAW malam tu dengan burak, lagi laju daripada kapal-kapal. Burak ini. Dia dibawa kepada bumi yang mulia ini, Palestin ini. Apa dia? Sebab sejarah yang besar di bumi Palestin. Kenapa Palestin ini? Kerana majoriti Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam yang 25 orang tu lahir di bumi Syam. Bermula daripada kisah yang kita seringkali sebut, antara bumi yang penting antaranya bagaimana kita melihat bapa kepada golongan Bani Israel ini ialah iaitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim AS ini mempunyai dua orang anak. Yang pertamanya iaitulah Nabi Allah Ismail yang ditinggalkan di bumi Mekah. Siti apa? Siti apa? Siti Hajar. Yang seorang lagi lahir itulah anak kepada Siti Sarah. Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Nabi Allah Ishaq alaihissalam, dua orang. Daripada keturunan Nabi Allah Ishaq inilah lahirnya keturunan Bani Israel ini. Bermula daripada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Sehingga lahirlah keturunan ini, membiaknya keturunan ini, sehingga lahirlah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihissalatu wassalam dari kalangan Bani Israel. Kalau muslimin dan muslimat diberi kesempatan oleh Allah, beri rezeki, ziarah di suatu tempat yang dikenali dengan Hebron di bumi Palestin. Daripada Baitul Maqdis ni ke Hebron ni mengambil masa lebih kurang 45 minit perjalanan dia. 45 minit naik bas Dan kita akan pergi ke satu tempat yang dikenali dengan Masjid Ibrahim Khalil. Dipanggil Ibrahim Khalil. Masjid Ibrahim Khalil ni terletak di Hebron. Daripada Masjid Aqsa ni kita pergi ke Hebron ni 45 minit. Kenapa yang ada di Masjid Ibrahim Khalil ini? Sekarang ni Masjid Ibrahim Khalil ini dikuasai oleh Israel. Kawasan nak masuk tu berpagar. Ada masa dia bagi masuk, polis tentera ni bagi masuk, ada kala dia tak boleh masuk. Yang terbaru saya pergi bulan lepas Alhamdulillah boleh masuk. Di situ ada makam. Ada makam, dia buat binaan, ada yang kata di bawah, dia letak di bawah masjid. Yang atas tu hanya makam, tapi di bawah, kubur dia di bawah. Antaranya ialah makam Nabi Allah Ibrahim AS. Sebab itu dia dikenali dengan Masjid Ibrahim Khalil. Kalau muslim-muslimat buka YouTube, tengok upacara Ibrahim Khalil ni, tengok orang Yahudi, dia berjoget-joget, menyanyi. Dia adalah zikir dia. Macam kita juga berzikir, dia adalah zikir dia. Sebab apa? Hari perayaan Yahudi, antara yang besarnya ialah pada bulan 10. Kebetulan saya pergi itu bulan 10. Bulan 10 baru yang lepas ada perayaan Yahudi. Kita tak boleh masuk. Siapa yang bawa trip ataupun bawa jemaah pergi bulan 10 ni, lebih kurang dalam 8 ke 7 hari bulan, tak boleh masuk ke masjid ni. Sebab masjid ni dipenuhi dengan orang-orang Jus, orang-orang Yahudi. Dia berjoget, menari, macam-macam lah zikir dia. Di mana? Di dalam masjid. Kita tak apalah buat kerja dalam masjid. Dah nak buat macam mana? Dia kuasai masjid tu. Dia dah kuasai masjid. Dia ada makam Nabi Allah Ibrahim AS. Daripada keturunan ni lahirnya Bani Israel yang saya cerita tadi. Yang kedua, adanya kubur Siti Sarah. Makam Siti Sarah. Itulah ibu kepada Nabi Allah Ishaq AS. Yang ketiga, adanya makam Nabi Allah Ishaq sendiri. Dan yang keempatnya, isteri kepada Nabi Allah Ishaq, Rafiqah. Dan ada satu sudut lagi, iaitulah Nabi Allah Yaqub AS ada di situ. Kawasan tu kadang-kadang kita tak boleh masuk. Kita hanya dapat ziarah 4 ni. Makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Ishaq, makam Siti Sarah, makam Rafiqah. Ini dia tempat yang dikenali dengan Masjid Ibrahim Khalil ini.
Jadi ini menunjukkan kepada kita bumi ini ialah tempat lahirnya nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, dan tempat mereka itu, jasad mereka itu dikebumikan sampai hari ini. Dan dia boleh diziarahi apabila kita dibenarkan masuk oleh tentera Israel. Dia berpagar, kawasan tu berpagar. Nak masuk tu macam masuk stadium. Masuk stadium macam mana? Ya, dia punya pintu masuk kan, kita kena lalu besi tu, palang besi tu. Sorang. Macam beli tiket. Nasib baik dia tak jual tiket. Jadi kita masuk dalam keadaan kita dikawal. Ini cerita Masjid Ibrahim Khalil terletak di Hebron. Lalu Nabi SAW dalam doa dia disebut, Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Qalu wa fi Najrina. Qala Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. Qalu wa fi Najrina. Qala hunaka az-zalazil wal fitan wa biha aw qala minha yakhruju qarna syaitan. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Ahmad. Hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa untuk bumi ini, bumi Syam ini. Antara doanya, bukan Allahumma barik lana ni, Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, itu doa makan. Ya Allah, berikanlah kami, 3 kali disebut. Ya Allah, berikanlah kami barakah pada bumi Syam. Ya Allah, berikanlah kami barakah pada bumi Yaman. Disebut 2 negara ini. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah Najd, Arab Saudi ni, dulu tak nama Arab Saudi, Saud ni baru lagi. Saudi ni baru lagi selepas Perang Dunia Kedua. Dia dulu dikenali dengan Najd. Bagaimana dengan Najd? Kenapa kamu tak doa kepada bumi Najd? Lalu Rasulullah berdoa lagi, Ya Allah, berikanlah kami barakah pada bumi Syam. Ya Allah, berikanlah kami barakah pada bumi Yaman. Para sahabat tanya lagi, Ya Rasulullah, adakah termasuk bumi Najd? Rasulullah tak peduli. Rasulullah doa lagi, menunjukkan di sini bagaimana Najd tidak termasuk di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sana, yakni di bumi Najd itu, bumi Saudi itu. Tentu kita kata, tak ke Mekah tu Saudi juga? Nanti saya cerita. Di sana, di Najd itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi gempa dan huru-hara. Dan di sana muncul 2 tanduk syaitan, qarnun syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata di bumi Najd itu akan lahir 2 tanduk syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksudkan dengan Nabi Najd ini? Iaitulah kawasan yang bukan Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah ni di dalam memang dikenali dengan Jaziratul Arab, termasuk di dalam semenanjung tanah Arab. Tetapi dia tidak dikenali dengan Najd. Najd ini selain daripada Mekah dan Madinah. Najd ini ialah Saudi, tapi dia tidak termasuk dalam kategori dalam hadis yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mekah dan Madinah tak termasuk. Kenapa Mekah dan Madinah dia tak termasuk? Kita akan belajar nanti. Kerana 2 tempat ini tidak boleh dimasuki oleh Dajjal. Dajjal tak boleh masuk. Tapi kalau orang perangai Dajjal sekarang boleh pergi tak? Boleh pergi. Cuma bapa Dajjal tak boleh masuk. Kita elok dia, lawan Islam boleh pergi Mekah. Iyalah, itu anak bilis Dajjal. Yang bapa Dajjal memang confirm tak boleh masuk. Dajjal tak boleh masuk. Ada hadisnya. Mekah, Madinah ni dia tak boleh masuk. Kita lihat, ada orang tanya, Jeddah macam mana? Jeddah dia dah keluar daripada Mekah. Dia dah keluar daripada Mekah. Kalau naik train sekarang laju, tak sampai sejam sampai. Naik train, high speed train tu. Keluar daripada kawasan tersebut, dia ada waktu dia
dia ada lane kereta, dia ada nombor plate, mereka tidak boleh keluar daripada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan. Tak boleh. Dan mereka ni tak boleh pergi pun ke Baitul Maqdis, Masjid Aqsa yang kita baca ayat tadi, Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Tak boleh pergi. Mereka tidak dibenarkan pergi, muslimin dan muslimat mati Allah. Kita dah ingat orang Palestin semua boleh pergi. Tak. Mereka tidak dibenarkan pergi. Jadi kita ni orang Melayu, Islam, kalau pergi ziarah, kita lagi beruntung. Pasal kita boleh pergi sampai ke Masjid Aqsa. Diberi kebenaran. Pasal dikeluar visa. Yang kedua, zon B. Zon B inilah ialah zon yang mana didiami oleh orang Islam dan didiami oleh orang Israel. Yahudi, juz ini. Orang kawasan orang Islam ni yang dah dirampas tanahnya, rumahnya, dia masuk rumah macam rumah kita. Dia rampas keluar masa zaman dia bawa masuk. Apa ni, pendatang-pendatang Yahudi. Dia rampas, dia halau keluar macam tu je orang Islam. Daripada rumah-rumah penginapan ni, keluar. Rumah batu ni, rumah banglo, keluar. Dimasukkan keluarga-keluarga Yahudi yang datang daripada Rusia, yang datang daripada Afrika, yang datang daripada banyak tempat, dimasukkan. Orang-orang Yahudi ini, muslimin dan muslimat yang mati Allah, masuk. Jadi dia rampas macam tu je rumah. Ada tanah yang dirampas, ada rumah yang dirampas dan sebagainya. Dan dia mendiami kawasan ini. Antaranya di kawasan Hebron ni lah. Hebron yang saya cerita tadi tu, yang di Masjid Ibrahim Khalil dan sebagainya. Lepas tu lagi Bethlehem, Bethlehem satu lagi kawasan. Terbanyaklah kawasan-kawasan yang didiami oleh orang Islam dan juga orang Yahudi ini. Dia bercampur, kawasan ni bercampur. Kawasan ni kita boleh lalu ke? Boleh masuk ke? Boleh. Kita boleh masuk, kita boleh lalu. Kawasan ini dikatakan zon B. Zon A tadi satu lagi Gaza yang duk bergasak tu. Ada orang takut nak pergi. Kenapa? Kerana kawasan tu berperang. Tak. Kawasan perang memang kita tak boleh masuk. West Bank dan juga Gaza ni ialah dua kawasan yang memang kita tak dibenarkan untuk masuk. Memang tak boleh masuk pun. Kecuali ada kebenaran daripada kerajaan Saudi, daripada kerajaan Israel. Yang kita tengok bagaimana Abid Liu, Ustaz Abid Liu duduk paksa juga nak masuk juga, dia dapat masuk. Ada kebenaran, boleh masuk. Tapi tak boleh lama, dia ada tempoh dia. Dia keluar, kita tengok. Ada NGO kita pergi. Haji Zul pun pernah pergi. Muslim Care pernah masuk Gaza dengan kebenaran untuk masuk. Lepas tu dia tak boleh duduk lama, dia tempoh dia kena keluar. Ini kawasan berbahaya. Kalau kita orang awam pergi, tak digalakkan pergilah. Itu untuk bantuan, untuk bagi misi kemanusiaan dan sebagainya. Itu tak apa. Tapi kalau saja pergi tu bahaya. Ini kawasan ni. Kita tak pergi kawasan ni. Yang ketiganya, muslimin dan muslimat mati Allah, ialah zon C. Zon C ni ialah zon Jerusalem. Ataupun special zone ini. Zon C ni dia special zone. Dia tak sama macam zon A, zon B. Dia special zone. Apa dia? Iaitulah Jerusalem, Baitul Maqdis. Bahasa Arab dikenali dengan Baitul Maqdis. Bahasa Inggeris dikenali Jerusalem. Jerusalem. Ini adalah bandar, pusat pelancongan yang semua agama boleh datang. Yahudi datang, Kristian datang, Islam datang. Jerusalem. Kawasan ni ada apa? Dia ada Masjid Aqsa. Kawasan ni ada Masjid Aqsa. Masjid Aqsa yang kita bincanglah menunjukkan bagaimana tempat itu sangat mulia di sisi Allah SWT, dan Masjid Aqsa ini menjadi perebutan tiga agama. Dalam banyak-banyak orang yang datang, pelancong yang datang, yang paling sikit orang Islam. Orang Kristian ramai, orang Yahudi apatah lagi ramai. Orang Islam jarang datang. Sebab apa? Ada dua faktor. Saya nampak ada dua faktor. Faktor pertama, ada fatwa yang mengharamkan pergi Baitul Maqdis ni. Mengharamkan. Ada fatwa. Zaman saya belajar Jordan dulu, Jordan ni dia kuat lawan Israel. Ulama-ulama dia, lecturer dia, pensyarah dekat universiti, duk hari-hari duk bambu, duk hentam Israel tak boleh pergi, termasuklah tak boleh pergi ziarah bumi tadi. Pandangan-pandangan yang agak keras lah, tak boleh pergi. Kami tak pergi. Zaman saya belajar Jordan, saya tak pergi.
4 tahun saya belajar, tak boleh pergi. Masa tu tak dibenarkan pergi. Jadi lepas balik baru pergi. Lepas balik baru pergi. Jadi insya-Allah dalam ceramah saya nanti, taklimat saya nanti, insya-Allah saya akan cerita fatwa-fatwa ni. Jadi macam-macam fatwa. Dan banyak ulama sekarang ni mengharuskan. Yang latest tahun ni pun yang datang, yang ada multaqa ulama yang berkaitan dengan Baitul Maqdis ni yang melibatkan Palestin ni, mahu satu resolusi dia mahu supaya dikaji semula fatwa yang mengharamkan. Pasal apa? Pasal dia akan menyebabkan Baitul Maqdis itu menjadi sepi. Tak ada orang datang. Jadi bila sepi, memudahkan Israel untuk menguasai Baitul Maqdis ni. Jadi kurang imarah dia. Tak meriah. Kalau kita tengok Masjid Haram, penuh orang, penuh. Sedangkan 3 masjid yang disebut oleh Nabi SAW yang kamu kena ziarah, Masjidil Haram, Masjid aku kata Nabi, Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjid Aqsa. 3 masjid ni. Tapi kenapa yang ketiga ni orang tak datang? Kenapa? Yang pertama kerana fatwa yang mengikat tadi. Ramai juga yang pegang pandangan itu, tak boleh, Yahudi, haram dan sebagainya. Nanti saya cerita haram tadi. Tapi ada fatwa yang mengharuskan. Ramai ulama dunia ni sekarang mengharuskan, termasuklah resolusi yang terkini yang mau supaya ulama-ulama mengeluarkan fatwa mengharuskan umat Islam ke Baitul Maqdis ini. Sekarang pun ada dah fatwa tu, banyak dah fatwa yang mengharuskan. Bekas mufti wilayah Dr. Zulkifli Al-Bakri pun dah bagi fatwa harus, dia pun pergi kan. Dan yang keduanya, kekangan kenapa orang tak pergi? Kerana orang ditakutkan oleh media barat bahawa Baitul Maqdis, bumi Palestin ni bumi bergolak, berperang, ditunjuk gambar perang, kena tembak. Jadi orang Islam pun takut pergi. Itu tujuan dia. Tujuan dia ialah supaya kita tak pergi, muslimin dan muslimat mati Allah. Ingat, Israel ni suka sangat kita pergi. Kita tak pergi, tak masuk duit kat dia pun tak apa. Yahudi pun ramai pergi, Kristian pun ramai pergi. Akhir sekali orang Islam tak pergi, dia lagi suka. Nak cerita kerumitan nak masuk ni dekat border ni bukan satu kerja mudah. Nak masuk ni, sebelum masuk tu nak dapat visa, ada yang kena reject visa. Visa tak dibenarkan. Saya pergi bulan 10 baru ni, ada 4 orang tak dibenarkan masuk. 4 orang. Kita pun tak boleh nak pasti kenapa tak dibenarkan. Ada masa ni 4 orang baru ni yang umur ni bawah 40. Bawah 40. Tapi adakah yang bawah 40 ni dia memang selama-lama tak boleh masuk? Tak juga. Saya pergi dulu sebelum Covid dulu 2 kali setahun saya pergi. Saya bawa grup ni 2 kali setahun. Yang antara yang kerap pergi ni Ustaz Amin. Biasa dengar kan Ustaz Amin. Yang selalu keluar TV tu, dia kerap lah pergi. Dan dia pernah kena ban lah. Israel tak bagi dia masuk pasal dia ada kaitan dengan apa ni, ada isu yang berkait dengan dana ke apa, saya tak pastilah, lebih kurang macam itulah. Antaranya lama dia tak benar, lepas tu sekarang dah boleh masuk balik. Banyak faktor baru ni. Kemungkinan kerana perayaan Yahudi baru-baru ni, bulan 10 ni perayaan Yahudi, dia takut orang muda ni masuk. Ada bila suami tak boleh masuk, biasanya isteri tak boleh masuk. Kalau isteri tak boleh masuk, suami tak boleh masuk. Kalau anak tak boleh masuk, biasa ayah pun tak boleh masuk. Macam itulah. Lebih kurang macam tu. Kerumitannya, nak cerita kerumitan. Tapi adakah begitu sentiasa? Tak. Sebelum-sebelum ni tak ada masalah, yang muda-muda pun boleh masuk. Tapi baru ni, kes yang saya jumpa ni, antaranya ialah orang muda tak dibenarkan masuk. Tapi sebelum ni okey. Jadi apa reason dia? Wallahu alam. Jadi kita try lah. Kita kena maknanya kita kena bersungguh sikit nak pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ke Baitul Maqdis ini. Cabaran yang paling besar nak masuk Baitul Maqdis ini, muslimin dan muslimat Allah, nak pergi ialah cabarannya ialah di peringkat awalnya ialah visa. Ada orang kata visa Yahudi keluar Israel. Kalau kita pergi, kita bayar visa, makna haram. Tak betul.
Analogi kita begitu tak betul. Kita ialah nak pergi ke suatu tempat yang mulia, yang diberi keberkatan oleh Allah, dan kita mesti memakmurkan, menjadi tanggungjawab kita untuk memakmurkan Baitul Maqdis ini. Jadi nak tak nak, kita nak masuk, tak boleh cara lain melainkan kena bayar visa tu. Bayarlah. Sebab apa? Kita ada matlamat yang lebih besar, tujuan yang lebih besar. Apa dia? Untuk mencari keredaan Allah, untuk memakmurkan Masjidil Aqsa yang telah dinyatakan oleh Allah SWT. Kalau kita tak pergi, dia tak dimakmurkan. Kita kata orang Palestin ada dah. Orang Palestin macam saya sebutlah, dia tak dibenarkan masuk. Yang ada hanya orang-orang yang di sekitar itu sahaja yang pergi. Tu pun kena tahan di depan pintu nak masuk Masjid Aqsa. Macam-macam soal siasat. Nampak je Arab muda-muda, dia tahan, dia siasat. Yang kita Melayu tak ada masalah, dia benar masuk. Saya cerita ni, terus terang saya cerita, tak perlu takut. Kita nampak dengan machine gun, M16, machine gun, macam-macam. Tak perlu takut. Pasal apa? Sebab kita foreigner, dia bagi masuk. Malaysia kata, Indonesia, masuk. Tapi kalau Arab, yang muda-muda, Arab yang pelik-pelik, dia tahan. Dia tahan. Dia check mana IC, mana bawa barang ke tidak, dia akan check. Tapi kita Melayu, tak ada. Apatah lagi kita pergi dengan travel agent, travel agency. InsyaAllah selamat, pakai tag ni, name tag ni, dia tengok tag, dia bagi masuk je. Sebab di setiap pintu itu ada polis ataupun tentera Israel. Ini dia, bumi yang Nabi SAW doa. Kita kata cari pasal, tak ada. Kita nak mendapat keredaan Allah, nak mendapat barakah daripada doa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Macam hadis yang saya baca ini, Rasulullah sebut berapa kali? 2 kali Rasulullah SAW sebut, berikanlah keberkatan kepada bumi Syam, ya Allah, berikanlah keberkatan kepada bumi Yaman, ya Allah, berikanlah keberkatan kepada bumi Syam, berikanlah keberkatan kepada bumi Yaman. 2 bumi ini ada kaitannya dengan akhir zaman, ada kaitannya dengan akhir zaman. Jadi ini 2 faktor yang saya sebut, kenapa orang Islam ni tak berani pergi 2 ni. Sebenarnya tak ada apa pun. Tak ada perang, tak ada apa. Pasal kita bukan pergi di zon perang. Jadi muslim-muslimat, kalau rasa nak pergi tu simpan duit, ada duit boleh pergi, tak ada masalah. Kalau dah ada duit, boleh pergi je. InsyaAllah, hubungi saya, beritahu saya, kita pergi. Ini bulan 2 pula saya nak pergi ni, 22 Februari. Siapa nak try boleh. InsyaAllah, boleh pergi, insyaAllah. Ada masa, ada rezeki, kita pergi. Sebab sebelum kita meninggal, paling tidak kita sampai ke bumi ini. Mekah dah ramai orang datang, Madinah pun ramai dah orang sampai, kan? Bumi Syam ini kita belum, Baitul Maqdis ataupun Masjid Aqsa ni belum kita jejak. Bila kita jejak, kita rasa hiba. Kalau kita pergi ke Baitul ke Mekah, tengok Kaabah, kita teruja melihat Kaabah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Tengok Kaabah tu rasa lain jiwa kita. Tapi bila kita jejak Masjid Aqsa ni, kita ada yang menangis, sedih, hiba. Bumi yang dijajah, bumi yang dikuasai oleh Israel, penduduknya hidup dalam keadaan ketakutan, penduduknya hidup dalam keadaan ditindas. Bagaimana kita boleh sampai ke tempat itu, kita rasa sedih, hiba. Kita tengok suasananya tak sama macam Masjid Aqsa, tak sama macam Masjidil Haram, meriah, ramai orang. Kita pergi ke Madinah, Masjid Nabawi, ramai juga orang, penuh orang. Bila kita ke Masjid Aqsa, 2-3 saf sahaja muslimin dan muslimat. 2-3 saf je. Dan setiap waktu saya nak beritahu muslimin dan muslimat Allah, akan diadakan solat jamak takdim. Sebab apa dia adakan jamak takdim? Adakah penduduk itu buat solat jamak takdim? Tak. Sebab orang luar daripada Palestin datang. Ada daripada Pakistan, ada daripada UK, orang Islam. Ada yang saya jumpa ramai daripada UK ramai. Orang Islam daripada UK. Dia turun di Tel Aviv, dia masuk.
Ada orang Islam yang baru ni saya jumpa Singapura, perempuan, seorang-seorang dia pergi. Masya Allah, seorang-seorang. Itu tumpang saya nak pergi ziarah. Kata boleh. Singapura tak apa, dia tak perlu visa. Dia on arrival sampai dekat airport, bagi visa je. Dia tak payah mohon-mohon. Pasal apa? Muslim Ustaz tahu. Tahu? Tahu kan? Apa tahu? Memang sebuah negara yang mendapat pengiktirafan yang ada hubungan diplomatik dengan Israel. Dia tak ada visa, tak perlu mohon visa macam kita. Dia sampai airport, visa dia on arrival. Dia bagi masa kita sampai, dia cop masuk. Jadi kemudahan kepada umat Islam Singapura, pasal apa? Dia boleh masuk Israel mudah, tapi tak masuk juga. Tak ramai juga masuk, kan? UK dan sebagainya ramai. Iran, Palestin, Pakistan dan sebagainya datang. Turki pun ramai datang, Melayu pun ada. Tapi Indonesia pun ramai. Orang Indonesia pun ramai. Orang Malaysia ni masalah paling besar ialah dia takut. Dia takut nak pergi. Begitu juga dengan negara umat-umat Islam yang lain pun ada yang mempunyai tanggapan yang negatif. Sedangkan bumi ini bumi yang didoakan insya-Allah kebaikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antara sedikit sebanyak yang ingin saya sampaikan, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita. Banyak hadis-hadis ni kita baca hadis sambil-sambil saya cerita berkenaan dengan Baitul Maqdis ni. Berdasarkan kepada hadis kita cerita sikit keadaan situasi terkini. Lepas tu saya masuk cerita tentang hadis. Cerita pasal jamak tadi tu, jamak takdim tadi tu, pasal apa? Pasal orang yang jauh, orang musafir ni, dia datang lalulah dia melakukan solat jamak takdim lah. Menunjukkan setiap waktu, kalau muslim tak percaya pergi. Maghrib Isyak ada jamak takdim. Zuhur Asar ada jamak takdim. Subuh je dengan jamak. Jamak juga tak tahu, kan? Maghrib Isyak ada jamak takdim. Bukan jamak takhir, jamak takdim. Zuhur Asar ada jamak takdim. Menunjukkan ramainya orang luar. Dan bila kita tengok tok imam yang musafir ni, dia duduk depan, orang lain ikut belakang, ramainya orang luar daripada Palestin ni berimamkan dengan imam ni yang datang dari jauh yang melakukan jamak takdim ini. Menunjukkan ramainya orang luar. Yang ada tu sikit-sikit je duduk tepi-tepi tu orang Arab ni, yang datang tu hanya yang ada di sekitar itu sahaja yang boleh datang. Ini kelebihan dia. Itu sahaja pengajian kita pada malam ni, dan insya-Allah kita akan sambung lagi bulan depan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.